Tapi bila dia attack menteri pelancongan minum arak, tak personal ke? Itulah. Ha, itu aku cakap tadi. Engkau suka attack Mm-mm. personal. Lepas tu bila tang Mm. ni kau kata personal. Tapi yang kes yang menteri yang minum arak tu, yang bukan Islam minum arak tu bukan main kau cakap dalam parlimen. Kan? Itulah. Ha. Itu lagi personal minum arak tu. Tapi yang kau cerita ni tentang komunis ni, itu bukan personal. Itu melibatkan fakta sejarah. Lepas itu melibatkan salah silah orang. Salah silah keluarga dia. Kan? Bukan Saya seorang. Berapa saya ramai yang kau saya sebut? Ramai yang kawan kau sebut. saya harapkan biarlah Singapura saman si Mastura ni. Sebab apa tahu? PMX tak payahlah ambil pusing pun sama ada Singapura nak buat apa? Kalau tak ajar puak-puak ni kan, dia orang takkan serik tau. Lepas tu, abang orang tengok tak ada satu, you all semua tengok tak ada satu video wartawan pergilah terhegeh-hegeh lah wartawan ni pergi dapatkan dia. Dia dengan muka sombongnya dia cakap apa tau? Dia kata dia tak nak layan soalan yang tak ada fakta. Amboi. Memang belagak betul cara muka dia. Lepas tu yang kita tengok muka dia kat dalam parlimen yang dia bila dia bertanya soalan apa benda tak tapi dia sebut lepas tu yang DAP punya MP-MP yang lain semua kata you fitnah apa ni semua kan. Dia buat muka bodoh je. Dia macam seolah-olah dia langsung tak bersalah. Punya bagusnya didikan pimpinan PAS pada MP Siti Mastura ni. Dah sekarang ni orang dah ejek dia, dia sepupu dengan Siti Kasim, sepupu dengan Siti Bainun. Baru dia ada akal. Bagi Singapura saman 100 juta Abang badan. Adam, Kak Aina, Syarul. Saya nak respon Hai. sikit. Saya nak respon sikit Ya, lah. silakan. Walau untik yang Mastura tu, saya tengok memang betul apa yang Kak Aina cakap. Ratu Apple busuk pun backup. Dia keluarkan satu statement. Kita lihat sejak apa jadi pada Melayu Singapura. Lihatlah sejarah. Cuma saya pelik kat sini lah. Saya pelik kat sini satu perkara. Negeri mana? 4 negeri SG yang mengemis dekat Singapura. Negeri mana? Itu persoalan yang saya nak tahu. Sebab perkara yang macam ni, bila dia melibatkan negara, bila dia melibatkan negara Singapura, garanti dia orang akan take action. Sebab rakyat dia orang mesti marah. Perkara-perkara macam tu yang kena Perdana Menteri kita. Jadi perkara tu satu benda yang pada saya tak patutlah dia cakap macam tu. Sebab apa? Saya harap Singapura tak kerjasama lah. Tak jadi kerjasama dengan 4 negeri ni. Mereka duk serang Singapura, mereka duk kata tengok Singapura nak jadi macam Singapura ke, nak jadi macam Singapura ke. Lumbung meh di Kelantan hang bagi siapa? China, Singapura. 4 negeri ni, pembangkang ni pergi jumpa siapa nak buat SG4. Pergilah tengok data SG4 tu. Singapura pun buat SG4. Itu dia orang punya cara untuk membina negara. Siapa yang pergi mengemis? 4 negeri ni pergi mengemis dekat siapa? Singapura juga. Tempat yang korang kutuk. Tempat yang korang cakap macam-macam. Benda tu dah jadi sejarah sebenarnya. Benda tu dah jadi sejarah. Untuk kita lah. Untuk kita. Buat apa nak cerita lagi. Singapura pun dah lama jadi negara. Negara orang. Jadi buat apa kita nak bila berceramah, berkempen, nak mengaitkan negara-negara, nak mengaitkan cerita yang dulu-dulu untuk apa? Sebab kita sepatutnya move on ke depan. Saya jadi tak faham lah. Parti Islam tapi amal fitnah. Dan benda tu saya yakin lah Singapura mesti tak marah. Dia marah punya. Dia mesti marah, rakyat dia pun mesti marah. Sebab apa? Benda tu fitnah. Bukan benda yang betul, benda fitnah. Dia main petik nama, dia petik negara. Pasal isu yang kau cakap tu Rizie, aku dah post dekat aku punya Twitter. Dah ada rakyat Singapura marah. Betul Habis lah, agak-agak kena saman lah si Ratu Cempedak tu. Ramai yang marah. Di dalam TikTok pun ramai yang marah. Betul-betul ramai yang marah. Dia tak sepatutnya mengaitkan Singapura. Sebab Singapura ni dia sebuah negara. Dia dah ada rakyat dia. Dia tak perlu nak kait-kaitkan. Dia nak politik dalam Malaysia je lah.
Buat apa siapa nak kait negara orang? Satu lagi, kita memalukan bila kita menunjukkan tahap akademik kita tahu. Yang dia orang Singapura akan fikir, PhD di Malaysia, sejarah Perdana Menteri, dia sebut Lim Kuan Yew tu pun sebagai Ketua Menteri Singapura. Itu aku Ya. pelik macam bila pula Mana dia, Singapura ada sejak Ketua bila? Menteri. Betul. Itu yang saya pelik tau. What kind of PhD yang dia ada, pengetahuan macam tu pun ke longkang ke laut dia. Saya Jadi paling orang pelik, akan Wan. nilai akademik Saya paling pelik, di negara kita ni teruk. Apa yang saya paling pelik dan saya terpaling pelik, depa kutuk-kutuk Singapura. Oh, korang tengok Singapura contoh. Takkan nak jadi macam Singapura. Tapi 4 negeri dia orang ni mengemis dekat siapa? Itu yang saya jadi heran. Mengemis untuk bekerjasama dengan siapa? Singapura. Apa benda yang depa cakap saya jadi tak faham. Itu yang saya paling tak faham sekali. Korang nak jadi maju macam Singapura ke ataupun jangan ikut Singapura? Si Mastura tu dia PhD daripada universiti mana USM Adam. Universiti Sains tau. Kena siasat tu. Sebab yang aku That's perasan banyak walaupun ni ada PhD tau, tapi bidang yang tak apa-apa. So kena siasat tu, memang kena siasat. Nak gelok pun Yeah. nak gelok. That's what I said. That's what I mentioned tadi. Yang best je Bawan. Singapura ni sering orang kata dikaitkan dengan benda-benda yang tak baik lah kononnya oleh pihak-pihak dia orang ni. Saya pelik lah. Kenapa 4 negeri ni pergi berbincang nak kerjasama betul-betul dengan Singapura ni. Emas kat Kelantan, lumbung emas bagi Singapura. Saya jadi pelik kat situ. Tak payahlah buat hubungan kerjasama ataupun diplomatik dengan Singapura. Kalau betul-betul you anggap negara Singapura tu kita tak sekarang ada ni macam kejap Kizi. Siapa-siapa yang rajin buat BTT, tolong bawa satu naratif. Sepatutnya USM ni memang wajib berasa malu tau. Sebab universiti sepatutnya melahirkan graduan yang berkualiti, ahli parlimen yang berkualiti. Ini merupakan satu case study yang mana memalukan universiti itu sendiri. Tak sepatutnya benda asas ni seorang PhD holder yang mana kita tahu PhD ni satu disiplin yang kuat. Terutamanya dalam membuat kajian dan sebagainya. Tak boleh sewenang-wenangnya kau bawa naratif yang sampah macam tu. So bagi aku, kalau siapa rajin buat BTT, tolong halakan naratif ni kepada universiti, supaya universiti jangan lalai dan jangan buat benda-benda macam ni. Ada satu perkara baru yang saya dengar di live Sanusi tadi. Ada satu perkara baru naratif yang dia bawa. Dia cakap negara ni dah berubah dah. 10 tahun nanti akan berubah. Tak ada orang pejuang Melayu, tak ada orang pejuang untuk agama apa semua. Dia mainkan naratif tu pula. Saya menjadi pelik lah. Selama 60 tahun lebih dan merdeka ni, duduk tang situ juga agama Islam sebagai agama rasmi dalam perlembagaan tu. Jadi macam mana pula boleh 10 tahun akan datang ini bukan negara kita? Apa naratif yang macam tu sekali dimainkan? Kenapa nak lahirkan suasana huru-hara? Saya jadi pelik. Murah rezeki. Itulah betul Kizi. Kak Ina memang betul sangat. Setuju sangat dengan apa yang Kizi cakap tu. Dan Adam insyaAllah malam ni Aina akan buat WTT sebab Aina tengah buat half of the WTT tau. Aina punya naratif ialah sebab ada keluar international punya penyokong PAS tu, muka dia okay lah, I don't want to say lah because I memang bukan orang yang body shaming ataupun suka face shaming orang. I'm not that kind of person. Tapi cuma I pelik lah, semua bila dalam group WhatsApp tu semua tanya, kenapa muka dia tak mencerminkan macam orang Malaysia? Tapi dia kononnya penyokong PAS yang level international lah, kata tak patut lah. So sekarang ni apa yang kita nampak, diorang ni cuba main, kan kononnya diorang ni cuba play victim tau. Kononnya diorang ni mangsa lah, sikit-sikit nak saman. Tapi kita dah bagi tempoh 48 jam. Apa kau buat? Kau janganlah ego sangat, ego melangit, tak nak minta maaf. Orang dah bagi ruang dah kat kau untuk minta maaf ataupun kau tarik balik kenyataan kau. Buat je lah Saya nak Kak Ina. Saya bagi tahu di sini daripada kajian analisis yang saya buat, daripada dulu sampai sekarang pemimpin PAS kalau dia fitnah dia tak akan tarik punya. Kecuali perkara ini dah masuk mahkamah, dia akan tarik, minta maaf di mahkamah. Dia tak akan tarik. Sebab dulu zaman sebelum ni kurang lah orang kata kes-kes fitnah ni dibawa ke mahkamah.
Tapi sekarang ni memang kena betul-betul basmi. Fitnah macam ni wajib dibawa ke mahkamah. Dan saya yakin dia akan tarik dan akan minta maaf di mahkamah nanti. Sebab itu modus operandi PAS ni. Dia akan buat statement fitnah, dia pergi kat mahkamah. Lepas tu bayar. Walaun tik kan ada. Guni hijau kan ada. Macam Dusuki cakap lah. Ustaz Dusuki cakap apa? Ente semua kan ada. Dia modus operandi macam tu. Ana keluarkan guni hijau sahaja. Ente masuk tangan dalam poket, pejam mata, genggam semua sekali duit, masuk dalam guni kerana Islam. Sebenarnya kerana fitnah. Jadi orang yang bagi sedekah ni dia dah berkongsi dosa fitnah tu. Itu je saya nak cakap sekarang ni. Betul. Sama jugalah macam yang Abang Wan cakap tu kan. Si Dayang Kuintan buka tabung. Sekarang ni Abang Wan dah modern Abang Wan. Diorang tak guna dah tin-tin Milo tu. Sekarang dah modern sikit. Diorang dah ada level dibuka website. Boleh menyumbang dekat situ. Wah. Tapi diorang lupa wahai penyumbang-penyumbang yang dalam ni ada 600 lebih, ingat kalau kamu menyumbang walaupun 50 sen dekat si Dayang Kuintan punya tu kan, kau tahu tak, itulah duit yang nanti korang akan jadi apa? Tak tahu nak jadi apalah. Itu semua kan korang bersubahat, korang dapat saham dekat akhirat nanti sebagai penyebar fitnah. Dia akan ambil lah dosa kawan tu fitnah. Sebab apa? Derma itu bukan untuk benda-benda yang baik dan berfaedah. Kalau derma itu untuk bantu orang susah, untuk bantu orang tua, rumah orang tua-tua, untuk bantu gelandangan, dapatlah pahala. Kalau duit itu dah digunakan untuk dia orang, dah kita tahu kerja dia orang, set up studio, lepas tu bayar dedak-dedak sikit-sikit supaya orang-orang dia orang ni bersemangat. Bersemangat untuk memfitnah. Jadi dah ada duit kat situ, apa yang jadi? Dapat dosa je lah. Walaun ni. Aku rasa tukar nama tabung tu. Tabung yang untuk jatuhkan PMX tu sekarang ni ditukar kepada tabung Mastura lah, aku rasa lebih baik. ada juga faedah dia. Berdasarkan gambar kepada semua sekali. Sebab perkara ni kalau saya rasa di pihak kerajaan yang buat benda ni, kalau pihak kerajaan yang buat benda ni, saya rasa teruk kena serang. Teruk. Memang betul-betul teruk kena serang. Saya nak tanya satu gambar. Sekejap saya cari gambar tu dulu sekejap. Dia macam ni Aina. Sekejap. Aina, kalau boleh benda ni you buat VTT dan you gariskan poin-poin yang penting. Yang saya nampak ada 2 case study dalam bidang politik ni yang penting. Tetapi bukan melibatkan politik saja. Kita kalau boleh kita besarkan skop tu supaya dapat perhatian daripada golongan-golongan yang lain. Okey, contoh kes berkenaan dengan Mastura ni. Ramai pihak yang sepatutnya terlibat dan ramai pihak sepatutnya mengulas pasal isu ni. Sebab Mastura ni bukannya cyber trooper, bukannya level biasa-biasa. Dia ni pertama karakter MP. Dia membawa karakter ahli parlimen. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membawa karakter asatizah. Dan ketiga, dia membawa karakter ilmuwan ataupun PhD holder. Okey, dan yang keempat yang paling penting ni ialah dia dah mencermarkan nama Islam. So poin-poin macam ni buat VTT dan Aina seru orang-orang ini, player-player ni mengambil tanggungjawab juga. Apa tanggungjawab universiti? So benda macam ni adalah satu case study yang mana kalau inilah yang berlaku sekarang ini, apa nak jadi dengan produk-produk dan masa depan negara? Yes, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, case study yang kedua, kalau boleh Aina buat juga poin-poin dan menyentuh case study berkenaan dengan Syed Saddiq. Apa yang kita boleh belajar daripada Syed Saddiq ni? Pertama, sepatutnya dia ni adalah satu bintang yang menyerlah dan menjadi satu contoh dan tauladan kepada anak-anak muda dan kepada negara. Tengoklah kejayaan dia kononnya yang pada awal ni kan. Okey, menteri termuda dan macam-macam lah dia dengan kata-kata dia yang positif sebelum ni lah. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. So ini penting untuk kita VTT kan dan kita bagi poin-poin supaya dia menjadikan satu benda yang ilmiah, akademik dan tidak bersifat politik murahan. Betul. Kalau tak dia jadi macam satu politik murahan lah. Kita tak belajar apa-apa daripada 2 kejadian yang benar ni. Sebab selama ini kita mengagungkan, dia ni pandai, cerdik, takkanlah dia ni nak menipu, contoh. Dia ni ustazah, takkan dia nak menipu. So benda-benda macam tu. Yes.
Ya, Cuma betul. pesan dengan Cik Saddiq, kalau sabun jatuh jangan ambil lah. Yang kutip. Okey, saya dah keluarkan satu gambar. Ha, ha. Sahabat-sahabat semua fikirlah kalau benda ni kerajaan yang buat, apakah naratif walaun. Mesti depa akan main perkauman punya. Ini gambar saya ambil daripada gerakan parti gerakan promosi jualan barang keperluan di kuil Sungai Petani disambut meriah. Jual di kuil, orang Melayu semua ada mari beli lah. Korang bayangkan benda ni kalau kerajaan perpaduan yang buat, apa yang dia orang akan main. Ini Saya siapa yakin yang dia orang buat? akan serang punya. Dia orang akan cakap macam-macam. Tengok orang dah beli sampai kat kuih. Kerajaan perpaduan teruk. Dia orang akan cakap macam tu. Tapi perkara ni jadi dia orang yang buat. Di Sungai Petani. Beli barang keperluan dalam kuil. Oh, Gerakan buat kan? anjuran siapa Kizi? Anjuran siapa? Anjuran geng-geng dia orang lah. Kedah. Sungai Petani Kedah. Geng-geng PN lah punya anjuran. Oh, okey. Sebab bukan ke Sungai Petani kita tak menang kan? Kita menang ke? Tak ingat dah aku. Sebab Kedah tu dah macam jadi negeri diorang kan. Tak ambil pot dah. Kan Ramai kita ada orang. satu. Ramai orang yang tak lihat apa gerakan ni, ramai orang tak pandang. Sebenarnya banyak benda-benda yang berunsur perkauman yang dia dah post. Banyak. Tambah pelajar-pelajar yang berhimpun untuk Palestin, diletak je gambar pelajar pegang senapang lah, muka pengganas lah. Apa motif gambar tersebut? Jadi pada saya tak patut lah benda-benda macam ni berlaku, tak patut lah. Betul. Sanusi, pelancong Ni pelancong anjuran Langkawi di pun dia Sungai salahkan Petani kerajaan. ni dibuat oleh PN. Orang-orang PN yang buat. Dia boleh tengok dekat gerakan punya page. Di Facebook ada. Ini anjuran. Jangan cakap PH sebab PH menang kat Sungai Petani. Jangan cakap tengok orang PH buat dalam tokong. Jangan cakap ini gerakan dengan bersama-sama geng PN. Gerakan tu PN lah. Kita nak sebut apa lagi. Dah memang PN gabungan. Jadi PN dah buat jualan promosi di dalam tokong. Orang-orang boleh pergi beli. Makcik pakai tudung pun ada. Masuk tokong beli. Macam tu Kalau ini DAP buat ke, kalau ini Masak lah. Uish, nanya. Memang nanya lah. Memang cari pasal lah kan. Korang Yang bestnya Bawan, Sungai Petani Mastura orang kita tu. menang tau. Sungai Petani PH menang. Kenapa buat kat Sungai Petani benda ni? Kenapa PN ni kita tengok betapa jahatnya dia. Kenapa dia buat benda ni dekat tempat orang PH? Jadi Saja kena je. Dia berjaga-jaga nak lah bagi isu ni. persepsi. Okey Syarul, apa Syarul? Yang bestnya Mastura tu, dah MP, dia kan MP. Bila dia cakap tu yang presiden pun tak cakap apa tu, yang syok. Tak ada siapa tegur, macam seolah-olah benda tu mengiyakan. Benda tu betul ya. Sejak bila Tapi Haji kan- Hadi tegur orang dia? Tak pernah tegur pun. Memang dia tak pernah tegur pun. Dia tak, even Mursyidul Am pun tak pernah tegur. Tak pernah tegur apa yang anak-anak buah dia buat. Kita tak pernah dengar pun. At least kan adalah juga bunyi kan. Tak ada, tak pernah. Macam apa yang tak tahulah nak cakap. Rasa macam kita pula yang malu. Kalau kita lah ni kan nasib baik lah orang-orang Sri Kandi keadilan, puteri-puteri UMNO ke apa, tak pernah cakap simply cakap macam tu, sewenang-wenangnya. Tak ada. Saya rasa lah Mastura ni dia SPM pun tak lepas kot. Mungkin PMR kot. Sebab apa, pemikiran dia terlalu downgrade sangat. Dia tak, pada saya tak, ahli parlimen tu bukan tempat dia. Dia kena pergi belajar dulu. Mungkin PhD tu beli kot. Dia orang kan suka beli PhD. Merapu-rapu jurusannya. Bila check balik jurusan merapu-rapu. Ni mesti yang Kristian pun. Diorang 4 orang itu yang masa diorang punya biodata tu 4 daripada universiti yang sama. Termasuklah si Badrul tu. Bayangkan. Universiti yang dekat US yang orang kata memang Kristian punya universiti punya tu. Dia orang bukan sekadar itu bukan universiti pun, macam kecil je pun dia punya tu. Tak ada level universiti yang bagus-bagus lah. Tu memang untuk Christianity punya.
Lepas tu kata, oh, alah, dia copy paste, jadi dah salah. Yang disalahkan orang yang menaik biodata tu yang disalahkan. Aduh, apalah. Macam Sanusi lah, dia sekarang ni kan Langkawi merosot pelancong kan. Dia buat PC, dia salahkan pusat. Dia kata pusat tidak memberikan kerjasama, tidak bantu untuk meningkatkan pelancongan. Dia isu dia silap engkau juga. Bila orang tanya tentang pelancongan di dalam parlimen, engkau jawab main-main, jawab lucah-lucah. Kan? Jadi tak serius. Engkau sendiri pun tak serius. Ahli parlimen Langkawi tu, dia tak serius. Hari ni dia ada di Kemaman bang. Saya tengok live dia tadi. Dia main isu Kemaman je. Isu ni tak ada air ni, dekat Kulim ni tak ada air. Ni lori yang hantar kat orang air. Apa alasannya? Ayak keruh. Ayak sungai keruh tak boleh nak proses. Saya baru pertama kali dengar air sungai keruh tak boleh nak proses. Jadi pelik saya. Saya tak nampak langsung dia punya ceramah tadi untuk orang kata bagi manfaat kepada rakyat. Tak nampak. Yang saya nampak, 10 tahun lagi negara kita ni habis dah. Bukan hak milik orang Melayu, orang Islam. Bukan hak milik kita dah. Habis dah. Sebab tu kita kena tukar kerajaan. Kalau boleh lagi 3 tahun kita keluar mengundi, kita keluar mengundi. Kalau boleh, tebuk atap. PM je boleh bagi Islam Melayu ni kat Malaysia ni kekal. Itu yang dia cakap. Buatlah Terengganu. Terengganu kan 100% kau menang. Apa Islam yang kau kata nak buat tu, apa yang kau nak laksanakan, hukum Islam yang kau nak laksanakan tu, Terengganu lah negeri yang paling baik untuk kau buat. Pasal sana 100% Islam. Jam tak bergerak. Kau dah dapat peluang kan? Perintah negeri Terengganu tak ada pembangkang. 100% Islam di situ. Itu kau kena tiuk contoh. Islam yang sebenar macam ni, macam kami buat kat Terengganu. Buatlah. Hudud pun senyap. Dulu cakap kalau kami dapat menguasai Terengganu, hudud kami akan buat. Senyap. Tak ada. Dia orang politik. Saya tengok kempen paling sedih saya tengok lah kan. Saya tengok sebab mereka bawa nama Islam dalam parti dia orang. Sedih saya tengok. Macam-macam fitnah hari ni. Saya rasa Sanusi kena lagi, saya rasa. Mesti dia kena lagi.